Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang berusaha Tan Sri Pengurusi Barisan Jawatan Kuasanya, Ashabul Fadilah, Tutu Imam, Tutu Guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam ni, dan juga dengan kurniaan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitung banyaknya. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini insya-Allah saya nak tajukkan dengan satu tajuk, marilah kita belajar ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sedari kewujudan Adam alaihissalam, maka bila mana Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadi atas muka bumi ini khalifah, Allah Subhanahu wa taala khabarkannya kepada para malaikat. Makanya malaikat menyatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kamu nak jadikan atas muka bumi ini orang yang merosakkannya dan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa memuja kamu, bertasbih kepada kamu, mensucikan kamu? Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Untuk menunjukkan bahawa terbezanya ciptaan Tuhan yang bernama Adam ini, maka Allah pakaikan kepada Adam dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengilmukan Adam itu dengan nama-nama keseluruhannya. Artinya, terbezanya manusia daripada yang lain bermula daripada penciptaannya adalah dengan ilmu. Dan hal ini telah dinyatakan lagi dalam satu peristiwa yang cukup hebat. Peristiwa yang dipanggil sebagai peristiwa Nuzulul Quran, iaitu Khatamun Nabiyyin. Malaikat datang dalam riwayat yang sahih Al-Bukhari dan lain lagi. Selepas Nabi berada dalam gua Hira hampir 6 bulan, 2-3 hari sekali pulang, mengambil bekalan, meneruskan dengan tafakkur dan mencari ketuhanan, mencari sesuatu, sehinggalah sampai di waktu fajar hampir menyingsing, datang satu lembaga arah belakang dan peluk Nabi dengan pelukan yang kuat, sehingga seperti sesak nafas, dengan menyatakan iqra, bacalah. Makanya Nabi jawab, ma ana biqari, aku tak boleh baca. Kemudian dipelukkan kali kedua dengan lebih kuat dan satu permintaan yang sama.
Iqra. Nabi jawab dengan jawapan yang sama. Sampailah pelukan yang ketiga yang makin kuat dan Nabi jawab dengan jawapan yang sama. Maka turunlah 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, kata ulama, pertama sekali datangnya wahyu itu dengan kalimah Iqra itu memecah kepada 3 kegelapan utama. Kegelapan yang pertama namanya kegelapan jahiliyah. Kegelapan yang kedua namanya kegelapan malam. Kegelapan yang ketiga namanya kegelapan yang dipanggil sebagai kegelapan gua itu sendiri. Dalam bahasa yang mudah, sama ada kegelapan yang bersifat maknawi ataupun kegelapan yang bersifat hissi, maka Iqra itu menjadi satu sumber yang akhirnya kata tokoh barat, mujur datangnya Muhammad, dengan datangnya ia maka cepatlah tamadun manusia 1000 tahun ke depan. Tuan-tuan bayangkan satu perubahan yang cukup besar dalam sejarah peradaban manusia dengan kewujudan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Keduanya, bila kita tengok peristiwa ini dengan keadaan para malaikat, dengan Jibril yang memeluk Nabi dengan kuat sebanyak 3 kali dan makin lama makin kuat, satu signal dan isyarat memberi makna bahawa ilmu ini dia tak mungkin dapat dengan cara mudah. Sehingga dalam mukaddimah Sahih Muslim dinyatakan bahawa Imam Muslim memasukkan daripada Abi Katsir sebuah kata-kata hikmah, la yustata'ul ilmu birahatil jisim. Ilmu tak mungkin dapat dimiliki dengan tubuh badan yang rehat, tapi dia memerlukan kesungguhan, kesabaran, bersengkam mata pada waktu malam, berkelana nun jauh mencari secangkir ilmu, dan inilah menjadi sunnatul ulama. Sehingga pujangga menyebut, man talabal ula sahural layali. Siapa yang ingin kedudukan yang hebat, ilmu yang banyak dan seumpamanya, maka hendaklah dia bersengkam mata pada waktu malam. Maknanya pelukan itu memberi makna yang cukup besar. Ilmu ini bukan dengan mudah untuk kita dapat. Dengan sebab itulah kita kata pembelajaran ilmu digabungkan daripada dahulu lagi dan dimulakan dalam Islam itu dengan ilmu, dan datang dalam bentuk ma'rifah kepada Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan lafazan fi'il amar, satu perintah, memberi makna bahawa menuntut ilmu ini bukanlah satu perkara yang sunat, tapi ia adalah wajib. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mengkaji, mempelajari dan menuntut ilmu itu merupakan satu kefarduan bagi setiap orang Islam. Menunjukkan kepada kita itulah ilmu. Soalannya, apakah makna ilmu? Ilmu ini hurufnya ain lam mim. Ilmun. Takrifan ilmu ini banyak telah dibahaskan oleh para ulama. Cumanya ada yang bahas secara umum, ada yang secara khusus,
dan mengikut pandangan masing-masing. Barak begitu mudah, maksud ilmu itu semata-mata transfer information atau naqlul maklumat, pindah maklumat ilmu lah. Kita buka Google, baca ilmu, kita dapat maklumat ilmu sekadar tu. Tapi dalam Islam, ilmu ini dia lain. Dia mempunyai 3 perkara. Pertama, maklumat itu sendiri. Yang kedua, hasil daripada maklumat tersebut berlaku pengamalan daripada ilmu itu. Maknanya bukan semata-mata pengetahuan, tapi mesti perbuatan juga. Sehingga Al-Imam Syafi'i menyatakan laisal ilmu binutqihi walakinnal ilma bifi'li. Ilmu itu bukan semata-mata kerana bijaknya berbicara, tapi ilmu hendaklah diterjemahkan dengan perbuatan. Dan ilmu yang ketiga syaratnya mestilah ada padanya rasaan takut kepada Allah. Selepas beramal dengan penuh penghayatan, akan mewariskan rasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah ialah para ulama. Selepas mengetahui akan hakikat sebenar, maka datangnya rasaan takut dengan pengetahuan didahulukannya, beza dengan disuruh untuk takut tapi tak tahu apa benda nak takut. Sebab itu bila kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam bentuk ma'rifatullah, ayat yang kedua terus membawa dalam bentuk benar-benar terkena pada tubuh badan kita. Khalaqal insana min alaq. Allah ciptakan manusia daripada alaq. Alaq ini adalah merupakan tempoh yang kedua, iaitu 40 hari yang kedua yang berada dalam perut ataupun dalam rahim ibunya, yang disebut dalam hadis yang sahih oleh Abdullah ibn Mas'ud, yujma'u ahadukum fi batni ummihi 40 yawman nutfah summa yakunu misla zalika alaq summa yakunu misla zalika mudghah. Kamu akan dihimpunkan dalam perut mak kamu, yakni rahim, iaitu campuran air mani bapa dan ibu kamu, min nutfatin amsyaj. Permulaannya 40 hari pertama sebagai satu nutfah, titisan mani. 40 hari kedua dia telah berbentuk seperti alaqah, dipanggil uritus, yang bergantung pada dinding rahim. Ini dia bagaimana Allah pada awal lagi telah sebut begitu kecilnya, begitu detailnya tentang ciptaan manusia. Pada ayat yang kedua menunjukkan kepada kita dengan mengenal diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, adakah kamu kenal, kamu perhati, kamu lihat, kamu sedar, kamu tengok, sehingga menemukan apa yang disebut oleh pujangga Arab, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahiduh. Pada setiap sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan Allah itu Maha Esa. Jadi kita tengok, inilah yang sepatutnya. Takrifan yang diberi tentang ilmu inilah yang mana seorang ulama menyatakan kalimah ilmu itu yang dengan mana tasawwuru syai'i mutabikun lil waqi', gambaran sesuatu yang benar-benar menepati realiti, maka ilmu ini
dia ada jalannya. Tidak dikatakan ilmu melainkan dia berlaku satu muntalak tindakan. Tindakan itu dipanggil amal. Sebagaimana lam itu didahulukan, ain lam min ilmun, maka selepas itu membawa kepada amal, mim pula didahulukan. Jadi mentalak daripada ilmu, maka datangnya amalan. Hasil daripada gabungan ilmu dan amal, maka lam yang terakhir itu dihadapankan. Jadi lamak. Kata ulama, lamak ini dengan mana bercahaya, dengan mana terang, dengan mana ada nur, dengan mana kita rasa itulah hakikat sebenar. Kadang-kadang kita tengok seorang ulama yang hebat, Rabbani. Kita tengok dia punya ilmu berdasarkan apa yang diutarakan. Dalam perbincangannya cukup menarik. Begitu juga kita tengok dengan amalannya cukup mengikut apa yang diketahuinya. Maka kita nampak tindakan-tindakan itu penuh dengan cahaya. Gerakannya akan menjadikan seseorang itu terpaku ke arahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apakah fadilah ilmu ini? Pertama, ilmu ini merupakan seseorang itu boleh berada pada kedudukan samaan dengan Tuhan dari sudut penyaksian. Penyaksian yang teragung namanya penyaksian syahadah la ilaha illallah. Ini penyaksian. Dan inilah yang kelebihan orang yang berilmu. Sehingga Allah menggabungkan melalui atafnya daripada dirinya sendiri kepada para malaikat, disertakan orang yang mempunyai ilmu. Firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Telah menyaksikan Allah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali diri sendiri. Dia sendiri saksi. Dan juga para malaikatnya, dan juga orang yang dikurniakan ilmu. Maka kedudukannya cukup hebat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan mereka ini diangkat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat orang yang ada pada mereka dua perkara, beriman dan juga dikurniakan ilmu, dengan beberapa darajat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan antara dua darjah itu seolah-olah perjalanan fi masirati 500 am, 500 tahun. Artinya kedudukannya amat tinggi. Inilah tanpa mengenal rupa parah, warna kulit, tapi bila seorang itu dikurniakan ilmu, kedudukannya cukup tinggi. Pernah berlaku dalam sejarah Islam, bila mana khalifah datang ke kota Makkatul Mukarramah, maka ditanya kepada gubernur ulama yang terkemuka dan paling alim. Akhirnya ditunjuk pada zaman tersebut, yakni zaman tabi'in, Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah ini asalnya hamba, dimerdekakan, dan beliau adalah murid kepada Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Sehingga banyak kali di kota Mekah, bila Ibnu Abbas ditanya, maka Ibnu Abbas kata, afikum Atha, apakah di sisi kamu ada Atha? Maka cukup Atha yang beri jawab kepada kamu.
Syahadah pengakuan Ibnu Abbas ini menunjukkan kelebihan muridnya Atta bin Abi Rabah. Bila khalifah datang dengan dua puteranya, didapati Atta sedang sembahyang di belakang maqam tanpa henti sembahyang, dan akhirnya sudah sembahyang terus berlalu begitu saja. Maka semua orang yang berada di situ terkaku dan tergamam, bungkam, sehingga akhirnya khalifah melihat kepada dua puteranya, menyampaikan satu nasihat yang penuh bermakna. Kata khalifah, "Ya bunayya, la taniya an talabil ilmi, fa inna la nansa zullana baina yadayil abdil aswadil ajdah." Wahai dua puteraku, jangan sekali-kali kamu bosan untuk menuntut ilmu dan rasa penat, kerana kita tidak akan lupa betapa hinanya kita di hadapan bekas hamba abdi yang warna kulitnya hitam, yang rambutnya seolah-olah melekit. Kenapa Allah muliakan? Kerana ilmu. Maka benarlah firman Allah yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Mesti tak sama. Kerana orang yang ada ilmu ini menyebabkan ibadahnya sah, amalannya benar, menepati kehendak yang sebenar, dan tidaklah berlaku hal ini sebagaimana kata para ulama, wa kullu amalin bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal tanpa ilmu maka amalannya ditolak dan tak akan diterima. Artinya perlunya amalan disertakan dengan ilmu. Hebat tuan-tuan. Ilmu menyebabkan seseorang mempunyai akidah yang benar tentang kefahaman kepada Tuhan. Kadang-kadang musuh syaitan, dia datang perkara yang remeh-temeh, menyangkakan kita tak ada apa, tapi sebenarnya dek kejahilan boleh menjerumuskan kita daripada zon daerah keimanan kepada kekufuran. Pernah berlaku pada zaman dahulu yang diceritakan oleh pengarang kitab Jami' fi Bayan Talabil Ilmi, Fadlil Ilmi, menyatakan kisah bagaimana seorang lelaki, bagaimana iblis yang sentiasa dikunjungi oleh kuncu-kuncunya syaitan melaporkan kepadanya. Katanya, "Wahai penghulu kami, kenapa kami tengok kamu bila matinya para ulama, kamu suka sangat. Tapi bila matinya orang yang kuat beribadat, kamu tak rasa apa. Sedangkan yang paling kita takut orang yang kuat ibadat ni. Sebab dia kuat sembahyang, dia kuat ibadat, jadi kita rasa takut, kita rasa bimbang." Tuan-tuan, jawab dia, "Aku tak nak jawab, melainkan aku nak gambarkan hakikat melalui apa yang aku tunjuk pada kamu." Iblis ni dia boleh tasyakul, dia boleh berupa. Maka dia berupa sebagai seorang tua. Perkara pertama, dia pergi dekat orang kuat beribadat. Dia tunggu sebelah orang kuat beribadat itu. Selepas dia tunggu orang kuat beribadat tersebut, dia nanti orang kuat beribadat. Akhirnya orang kuat beribadat itu selesai ibadat. Dia pegang tangan, dia tanya, "Tok Guru, saya nak tanya satu soalan." Jawab kawan ni, "Cepat, jangan lambat. Aku nak sembahyang lagi, nak ibadat lagi." Iblis ni buat keluar daripada poketnya sebiji telur baidah. Dia kata, "Boleh ke tidak
Allah memasukkan dunia yang luas ni ke dalam sebiji telur ni. Spontan dia jawab, mana boleh. Awak sendiri pun tak lepas nak masuk. Takkanlah dunia yang luas ni boleh masuk. Maka dia jawab, terima kasih Tuhu. Dia pun pergi. Kemudian iblis ini datang pula ke majlis orang yang sedang mengajar orang alim. Yang kadang-kadang muridnya suka, kadang-kadang sedih mengikut isu yang dibahaskan. Kemudian iblis ni bertanya di khalayak sahabat dan juga pelajar-pelajar kepada Tok Guru ni. Tok Guru, saya ada satu soalan. Tok Guru dia tanya apa dia? Dia jawab, boleh ke tidak Allah memasukkan dunia yang luas ni ke dalam sebiji telur? Kata dia, boleh. Kerana apabila sebut soalan ini masalah tentang kudratullah. Dan ta'alluq yang dibincangkan di sini adalah ta'alluq mumkinat. Bila ta'alluq mumkinat bukan perkara mustahilat, maka ia tak jadi masalah dan ia adalah boleh berlaku. Maka iblis lepas itu dia bagi tahu kepada kuncu-kuncunya, mu tengok satu soalan sahaja. Sembahyang ibadat beratus berpuluh-puluh tahun, tapi dengan satu soalan saja boleh tergelincir dan boleh keluar daripada daerah keislaman, keimanan, kerana menafikan kudratullah. Sedangkan yang kedua ni bukan sekadar dia selamat, anak murid hak belajar pun selamat sama. Itu pentingnya ilmu, tuan-tuan. Kemudian kalau kita tengok betapa hebatnya apabila seseorang itu berilmu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia supaya bertanya kepadanya. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya kepada ahli ilmu kalau kamu tak tahu. Kerana dengan tanya itu menyebabkan kita akan benar dalam tindakan kita. Betapa banyaknya manusia yang mana menyangkakan ibadatnya sahih, tapi sebenarnya perkara basic sekalipun dia telah menyalahinya. Seorang ulama tasawuf bersama dengan kumpulannya telah bermusafir dan berkelana melalui satu kawasan tepi sungai. Kemudian lihat di satu tempat ada satu khemah yang kecil. Di luar khemah dia nampak seorang perempuan yang sudah berusia sedang tidur. Dan perempuan ini tidur dengan nyenyaknya dan mengeruh kuat, berdengkur. Kemudian pada waktu tersebut adalah waktu sudah masuk solat. Dan dia tahu bahawa ini orang Islam. Lalu dia pun kejut, makcik, bangun solat. Maka selepas dikejut, bangunlah perempuan ini. Apa perempuan ini buat? Bila dengar sahaja kalimah salat, perempuan ini terus bersimpuh duduk, angkat takbir semayang. Kemudian beri salam. Kemudian boleh bangun berjalan pergi mari. Makanya mereka yang ada tu tercengang-cengang. Apa yang kamu buat ini? Solat tanpa wuduk, tanpa duduk gini je, sedangkan dia boleh bangun, bukan dia gaul, dia okey. Tuan-tuan, kenapa kamu buat macam ni? Memang ini yang kami buat. Lebih 40 tahun dah kami buat macam ni. Tuan-tuan, solat tak dapat tidak mesti dengan wuduk, tapi kerana kejahilan. Inilah bahaya dan balanya apabila berlaku kejahilan. Allah Subhanahu wa taala bagi kedudukan yang hebat bagi orang yang menuntut ilmu. Kita mari belajar, ada kelebihannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju mencari secangkir ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya lorong ke syurga Allah. Artinya, belajar ilmu ini membawa kepada syurga Allah. Belajar ilmu ini mendapat keredaan Allah. Belajar ilmu ini menjadi penyelamat daripada neraka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis yang lain, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlu. Sesungguhnya para malaikat meletak dan melabuhkan sayapnya kepada penuntut ilmu, redha dengan apa yang dia tuntut. Maka di situ menunjukkan betapa dimuliakan orang yang menuntut ilmu. Allah akan murahkan rezeki kepada penuntut ilmu, dan bukan kepada penuntut ilmu Allah murahkan rezeki sahaja, tapi Allah murahkan kepada orang yang menanggung penuntut ilmu, ibu bapanya dan keluarganya, atau orang lain pun. Satu hari, seorang sahabat datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu akan satu perkara. Berkata kepadanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bekerja dan aku mempunyai saudara. Saudara aku ni tak bekerja, dia hanya mari kat kamu belajar ilmu. Makanya aku beri tanggungan kepadanya. Macam mana ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW jawab, la'allaka turzaku bihi. Boleh jadi kamu diberi rezeki dengan sebabnya. Ini itu orang yang belajarlah. Tengok tuan-tuan. Boleh jadi Allah bagi kepada kamu rezeki dengan sebabnya. Menunjukkan kepada kita betapa hebatnya ilmu tersebut. Dan apabila kita telusuri, kita paling bimbang apabila tidak berlaku rantaian sambungan antara penuntut ilmu dengan tuan gurunya. Dek kerana tuan gurunya sudah meninggal, maka ketika itu berlaku lompang, menunjukkan ilmu makin merudum. Akhirnya terimalah ilmu daripada orang yang jahil. Ketika itu berlakulah fatwa yang sesat lagi menyesatkan. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Ibnu Umar dan lain lagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta iza lam yubqi alim ittakhazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mafhumnya, Allah tak cabut ilmu dengan cara cabut sesuatu itu daripada manusia. Macam kita tengok ubi kayu, kita tarik dengan akar-akar dengan ubi-ubinya. Bukan macam tu Tuhan cabut ilmu. Tapi Allah cabut ilmu melalui dengan kematian para ulama. Akhirnya tak ada lagi ulama, maka manusia mengketuakan dengan kejahilan orang jahil. Kemudian ditanya kepada mereka, lalu mereka beri fatwa yang menjadi masalah. Mereka itu sesat dan mereka menyesatkan yang lain. Apa makna? Maknanya, bila mana hilangnya ilmu dalam komus kehidupan manusia, satu bala yang akan timbul, bahaya tuan-tuan. Sebab itulah mengaji, mempelajari bersifat sepanjang hayat. Kita belajar.
Seorang sahabat saya, dia cerita satu hadis, kerana dia pakar hadis daripada Jordan. Aku cari hampir 2 bulan, kemudian baru bertemu. Kemudian selepas daripada itu aku buka satu kitab, aku tengok ulama telah bahas dengan mudah apa yang aku telah temu. Maknanya kadang-kadang kita terpaksa mengambil satu juzuk masa yang banyak, sejumlah masa yang banyak untuk selesaikan satu perkara, tapi sebenarnya ulama zaman dulu telah selesaikan dengan begitu mudah, begitu hebatnya, rasikhnya ilmu mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang sepatutnya kita buat? Perkara pertama, kita kena banyak doa kepada Tuhan. Bab ilmu ni kita kena doa kepada Tuhan. Riwayat Ibnu Abi Syaibah yang dinyatakan dalam Al-Musannaf kitabnya, kisah bagaimana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal doa ini selepas tahiyat akhir pada solat subuh. Lepas tahiyat akhir baca innaka hamidum majid atau seumpamanya, maka Nabi tak tinggal doa ini. Doanya pendek. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pendek, 3 kali minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. 3 perkara ini. Nombor 1, ilmu yang bermanfaat. Nombor 2, rezeki yang baik, yakni halal. Dan yang ketiga, minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi amalan yang diterima. Dapat 3 ni kita tengok. Dan Nabi sendiri menyatakan kepada kita, kalau boleh, ta'awwazu billah min ilmin la yanfa. Kamu kena minta berlindung dengan Allah daripada ilmu yang tak memberi manfaat. Isu ilmu ini dibahaskan dan diminta. Dan inilah yang sepatutnya kita doa kepada Tuhan. Awal-awal pagi lagi minta ilmu. Keduanya, tuan-tuan, bila mana kita minta doa, maka kita kena ambil satu tindakan. Tindakannya adalah kita datang ke masjid, kita datang ke majlis ilmu, kita meletakkan diri kita ini sentiasa suka kepada majlis ilmu dan belajar. Kita jangan rasa tak seronok untuk belajar. Biarlah kita jadikan diri kita ni belajar. Bawa anak, bawa isteri, bawa keluarga. Kerana inilah sebaik-baik bekalan dalam kehidupan kita. Kita belajar dalam bentuk sepanjang hayat. Bukan semata-mata pada waktu tertentu sahaja dan tempoh tertentu sahaja. Sesungguhnya ilmu ini adalah lautan yang tak bertepi. Ilmu ini ibarat mata air, makin kamu ambil dia, makin mencurah-curah dia. Ilmu ini sebagaimana yang dinyatakan, bila mana kita dapatkannya, maka sebenarnya banyak lagi yang kita tak dapat. Sebab itu Allah menyatakan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, kalau laut ini ditukar menjadi dakwah untuk menulis ilmu-ilmu Allah,
kalimah-kalimah Allah sehingga kering dakwah tersebut. Tambah lagi seumpamanya masih lagi tidak berselesaian. Betapa banyaknya ilmu, tuan-tuan. Sebab itulah membaca, mengaji, mengkaji, mentelaah hendaklah menjadi rutin kehidupan kita. Kita baca sejarah orang-orang yang hebat, kita akan rasa betapa jaraknya kita dengan mereka. Betapa jauhnya peninggalan antara kita dengan mereka. Dek kerana ilmu yang mereka miliki, dan betapa kosongnya ilmu daripada dada kita dan maklumat kita. Atas asas inilah perlunya kita membaca, mengaji dan membudayakan dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ilmu sebenarnya adalah apa yang menjadi cita-cita para ulama zaman dahulu untuk meraihkannya. Maka tak pelik kalau kita tengok mereka sanggup musafir begitu jauh. Ada orang tu musafir daripada Madinah menuju ke Mesir nak bertemu sahabat Nabi yang meriwayatkan satu hadis. Maka kata sahabatmu, mari, tak ada kerana lain kecuali kerana itu. Katanya, ya. Maka dia memberi berita gembira kepada orang seperti ini. Sanggup macam itu. Ada orang tu mari daripada benua India menuju ke kota Syam, ketuk pintu rumah Tok Guru pada waktu fajar hampir menyingsing. Tok Guru tidak kata apa-apa. Bila buka sahaja pintu, tengok, tutup balik. Selepas masuk waktu subuh, barulah dibuka dan dipelawa. Aku nak uji kamu, kamu ni sabar ke tidak. Akhirnya menjadi murid yang cukup hebat. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ni sekejap. Nanti kita sambunglah dalam 10 minit, 5 minit. Kita beri laluan azan dahulu. Wallahualam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang kita lihat dalam menuntut ilmu ini, cabaran yang paling besar ada beberapa cabaran. Cabaran yang pertama, kita akan merasa sangat pandai. Rasa cepat pandai. Rasa hebat. Dan ini yang disebut oleh Al-Imam Asy-Sya'bi. Kata Al-Imam Asy-Sya'bi, al-ilmu salasatu ashbar. Faman nala bishibril awal istasgha syamiqa anfuhu. Wa man nala bishibris sani istasghara nafsahu. Walam yanal ahadun bishibris salis. Ilmu ini ibarat ada 3 jengkal. Siapa yang dapat jengkal pertama, dia rasa tinggi, hidung dia hebat dia. Dan siapa yang dapat jengkal kedua, dia rasa rendah sangat diri dia. Dan tak ada seorang pun yang dapat jengkal yang ketiga. Artinya ilmu kita ni sikit sahaja Allah bagi. Keduanya, dalam menuntut ilmu ini kurangnya kesabaran. Biasa kita nak jalan pintas, kita nak cepat pandai. Maka Imam Syafi'i menyatakan, saudara kamu tak akan dapat ilmu melainkan kamu ada pada kamu 6 perkara. Salah satunya kesabaran. Dan disebut sabar ini penting. Kerana biasanya tanpa sabar, maka orang ini akan lemah semangat. Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah, dia karang satu kitab yang baik bertajuk Safahatun an Sabril Ulama. Lembaran-lembaran daripada kisah kesabaran para ulama. Jadi daripada situ dia nampak macam mana sabarnya ulama dalam menuntut ilmu.
Banyak kisah-kisah. Saya sebut satu kisah. Seorang Syria, dia pergi belajar di Mesir. Jadi bila dia pergi belajar di Mesir, dia sewa rumah orang Mesir. Tuan rumah duduk tingkat bawah, dia duduk tingkat atas. Tingkat atas lagi sutuh. Sutuh ni jenisnya terbuka. Kadang-kadang buat jemur kain, buat jemur makanan, macam-macam. Pelajar daripada Syria ini satu hari keputusan bekalan daripada keluarganya di Syria. Jadi tak ada makanan. Macam mana dia nak buat? Maka dia kena minum air je lah. Selepas minum air je. Tak ada apa kecuali minum air. Sampai satu hari, dah lama dah minum air ni, lapar yang amat sangat. Tengah malam, dia terus naik sutuh. Dalam keadaan lapar ni, tiba-tiba dia tengok banyak dulang-dulang kuih-kuih yang dibuat oleh tuan rumah dia tu. Dia jemur. Apa lagi, dia pun mikir panjang. Dia belajar ilmu. Ni nak ambil hak orang. Lapar yang amat sangat, dia ambil juga. Bila ambil, dia gigit. Bila dia gigit, dia ingat ini berdosa, tak boleh juga. Tak jadi. Letak balik. Menangis. Doa kepada Tuhan, ya Allah, tak tahan lapar, tak tahan. Akhir sekali, apa yang dia buat tuan-tuan, dia turun ke bawah, dia berdoa sampailah subuh. Kemudian dia pun pergi belajar dengan Syekh. Syekh tengok dia. Dia malu nak bagi tahu pada Syekh apa-apa, dia tak cakap pun. Syekh ni secara automatik tanya dia soalan. Awak dah kahwin? Dia senyum, dia kata tak lagi. Syekh tanya, awak nak kahwin? Dia senyum, dia jawab, siapa tak nak Syekh? Awak nak tak kahwin? Dia kata, saya tak mampu. Syekh kata, bukan isu mampu, aku tanya kamu nak ke tak? Tapi saya tak mampu. Mampu tu atas aku. Aku akan tanggung, aku akan selesaikan masalah kamu. Akhirnya, dia pun kata, ya. Maka tanya siapa yang nak kahwin dengan saya? Jawabnya, anak tuan rumah yang kamu duduk tu. Tuan rumah tu kenang kat kamu, nak kahwin dengan kamu. Lalu kahwinlah. Buat reka-reka. Sudah kahwin. Maka isteri dia ni angkatlah makanan kat dia. Makanan yang pertama yang diangkat adalah dulang kuih tu, dan dia nampak bekas kuih, bekas dia gigit tu ada dalam dulang tu. Dia ambil bekas tu, dia kuih tu, dia tengok, dia menangis. Menangis banyak. Apanya? Sebab dia sabar. Dia bukan sekadar dapat kuih tu, sedulang kuih tu dengan tukang-tukang buat kuih dia dapat. Kalau dia tak sabar, boleh jadi hanya kuih tu yang dia dapat. Fiqh tak payahlah bahas. Kalau orang lapar sangat boleh ambil barang orang ataupun seumpamanya. Tapi nak ceritanya, sabar. Akhirnya dia, Allah bagi. Orang Arab kata, akhi, lan tanalal majda hatta tal'iqas sabira. Saudara, kamu tak dapat kedudukan yang hebat sehinggalah kamu jilat sabir, satu benda yang pahit. Maknanya sabar ni benda ni yang amat pahit dan payah. Tapi akhirnya sebuah kejayaan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya tak naklah panjang lagi bercakap. Cukuplah
tazkirah ringkas saya berkenaan dengan ilmu, pengetahuan pentingnya ilmu dan juga apa yang sepatutnya. Tapi untuk nak dapatkan isu yang banyak masalah ilmu ni, kami telah karyakan buku Tinta Nasihat untuk Penuntut Ilmu. Banyak cerita-cerita yang menarik, yang sesuai untuk kita dan untuk anak kita. Dan kita akan tengok beberapa buku yang menjadi semangat kepada kita, anak-anak kita. Sebagai contoh, nota untuk anakku. Macam mana kita nak suruh mereka ni belajar ilmu. Putriku, inilah nasihat Abah. Kita juga nak bincang macam mana tokoh-tokoh zaman dulu ada ilmu. Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumaid, tuan-tuan tak kenal dia kot. Orang Kuwait, meninggal 2013 Ogos. Mewakafkan kehidupan dia untuk dakwah kepada Allah, dan dengan izinnya dia telah mendakwah 11 juta orang masuk Islam di tangannya di Afrika. Kita tak luar biasa, tuan-tuan. Dia buat masjid tak banyak, lebih kurang 5,700 buah masjid je. Ini dia banyak dia sumbang. Kalau tuan-tuan baca, dan tuan-tuan boleh rojok dalam YouTube, tuan-tuan tengok gambar orang ni memang luar biasa. Dan kita menghadapi rumah tangga, kita tengok Baiti Jannati, ada parenting keluarga, kita sebut macam ini. Isu Palestin tak gentar, kita selalu duk dengar. Satu persatu yang perlu kita hayati dan khatam. Dan buku ni bagi saya amat sesuai untuk jadi buku rumah tangga kita. 40 hadis dalam kehidupan kita. Dapat yang ni selesai banyak perkara, tuan-tuan. Dan buku terbaru yang kami cetak, yang terbaru iaitu Matla'ul Badrain. Biasanya sejilid, ni ada 3 jilid. Selesai dalam masa 15 tahun, tuan-tuan. 12 tahun dulu selesai buat. Bila orang mari nak cetak, nak minta izin dengan saya cetak, saya kata tak boleh, mesti saya kena semak dulu. Lepas tu tubuh tim, tahqiq balik 2 tahun baru selesai. Alhamdulillah, sesuai untuk pengajaran di masjid. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Mohon maaf bahasa yang saya guna mungkin kasar, tak sesuai di khalayak sini, tapi tak ada lain kecuali kita nak menggalakkan diri kita untuk cinta kepada ilmu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna tawin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.